Sana yang akan menempuh puan dengan Cik Amin. Dan ni Saya juga Nurul Nadira yang akan menempuh puan Cik. Saya Datuk Balkis yang mencatat dan merekod suara. Saya Haja Nafisah, tukang mencatat. Saya Farida, tukang mencatat juga. saya Noan Kamila dan tugas saya adalah memastikan interview ini akan berjalan dengan lancar. Nama Raja Noain dan tugas saya adalah untuk merekod interview melalui Google Meet sebagai backup. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Encik Amin, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk melakukan sesi interview. Baiklah, kita teruskan kepada soalan interview. Untuk soalan pertama, bolehkah Encik Amin memperkenalkan diri Encik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amir Farid, berasal dari Kelantan tapi menetap di Selangor. Saya bermula di Tadika Seri Ayu, kemudian bersekolah rendah di Seri Gombak 2. Kemudiannya melanjutkan pelajaran ke SMK Hikres selama 3 bulan. Kemudian berpindah ke Kelantan, pergi kepada Tahfiz Al-Kausar. Pergi Tahfiz, habis 5 tahun di sana. Pergi ke Universiti Kuala Pilah, mengambil jurusan pengurusan halal. Family background saya asalnya memang peniaga. Yang bermula meniaga tu daripada ayah dan abangnya berniaga di Jalan Tak. Kemudian dah selama 30 tahun lah. And then saya ambil alih. Cumanya company asal tu Madis Trading, tapi bila dah saya masuk tukar company lah. Jadi company yang baru ni nama Kowi Store lah. So harap menjawab soalan pertama tu. Okey, dari tahun bila tu mula start ambil alih perniagaan? Dari start mula ambil alih yang ayah tu, kita start masa PKP 2. Sebenarnya saya punya perniagaan memang dah asal tu memang 1990 lebih lah. Kemudiannya cuma saya ni lebih kepada mengonlinekan bisnes ni. Pada asalnya bisnes ni dia hanyalah fizikal, face to face dekat Jalan Tak kan. Cuma bila dekat PKP 2.0 kita mengonlinekan bisnes ni 2020 pada Disember 2020. Lepas tu sehingga hari ni lah. Cuma menggunakan atas nama company baru, Kowi Store. Untuk soalan seterusnya, saya nak Encik Amin tolong ceritakan tentang history background bisnes ni daripada bermula ni. Sejarah permulaan bisnes ni, pada awalnya bermula dengan nama company Madis Trading. Masa start niaga tu pada tahun 1996 kalau tak salah saya. Pada masa tu yang bermulanya abang ayah saya ni, abang ayah saya ni dia pergi Kuala Lumpur. Kemudian masa tu dia bekerja sebagai jaga parking asal. Kemudian lamalah kerja parking tu dalam lebih kurang 5-6 bulan. Kemudian kebetulan ada nenek saudara saya meninggal. Dia ambil ayah saya punya abang ni bekerja dengan dia. And then masa tu kita awam niaga tudung. Niaga tudung. Kemudiannya kebetulan dekat Jalan Tak tu kita ada kenal supplier Indonesia lah yang menjualkan plakat parti kan. Yang plakat. Kemudian kita dah start barang. Start ambil barang sikit-sikit. Abang dia lah, abang yang saya ni ambil barang sikit-sikit, niaga. Ambil barang sikit-sikit niaga. And then kemudiannya ayah saya masuk. And then dalam berkembang dulu tu sehingga adalah kedai Madis Trading dekat Jalan Tak sehingga sekarang. Pada awalnya diorang jual tudung, kemudian diorang tutup tudung ni sebab masa tu memang tudung laku. Cumanya masa tu panggil apa? Banyak persaingan, lepas tu kita tak sempat nak restock. Jadi kita pun convert kita punya business nature ni, kita ambil pelekatkan batik. Jadi pada awalnya kita start dengan masa tu saya tak tahu dah berapa ringgit, cuma kuantiti diorang lebih kurang dalam 200 helai macam tu lah.
untuk meniaga peringkat pemula ni. Dalam lebih kurang 200 ke 300 line. Lepas tu kemudian diorang berkembang, lepas tu baru dapat kata kita with cash flow kita okey. Saya dengar lah masa tu cash flow okey, kemudiannya diorang dah start supplier nampak lah. Okey, Indonesia ni nampak kebolehan ayah abang saya dengan ayah saya ni dia punya untuk kembangkan lagi bisnes dekat ni. And then diorang pun supply barang sehingga berkontainer. Kontainer ni kalau sekarang dia punya satu kontainer ni bersamaan 400,000. Cuma sekarang ni kita tak ambil kontainer, kita sikit-sikit je. Cuma pada asalnya kita bermula dengan di jalan tepi jalan, tapi diorang buat part time sekali. Jadi mungkin pagi tu diorang pergi di kedai, and then petang tu diorang berniaga dekat depan Sogo. Jadi diorang adalah banyak pengalaman dari cerita berniaga depan Sogo, sehingga masa tu saya tak pasti panggil. Sekarang dia di KL, dulu tak tahu panggil polis lah, macam halau. Jadi itulah pengalaman diorang selama berpuluh-puluh tahun diorang berniaga macam tu lah. And then bila dah dapat kedai, supplier nampak dia punya kebolehan, dia kembangkan lah. Lepas tu sehinggalah tahun 2020, masa tu PKP kan. Masa tu kerajaan keluarkan arahan untuk kedai fizikal tak boleh buat operasi. Kedai textile tak boleh operasi. Masa tu kita pun frust lah, sebab kita punya main income tak ada. Jadi masa tu kita scroll ke FB. Ini saya punya pengalaman. Saya scroll ke FB, saya nampak pasal iklan Shopee. Kembangkan bisnes anda online dengan berniaga di platform Shopee. Yang contohnya punya tagline Shopee masa tu. Jadi saya pun dapat ilham. Kemudian saya start Shopee 2020 pada hujung bulan Disember. Kemudian tempoh saya set up kedai tu, saya ambil masa lebih kurang 5 bulan untuk set up satu Shopee tu. Sebab masa tu saya tak ada panggil apa, orang nak guide. Jadi saya hanya 100% through YouTube. Jadi masa tu kita set up official kedai Shopee kita lah. And then sehingga sekarang alhamdulillah so far kita dah ada seramai follower sebanyak 2,700 di Shopee. Dan kita telah menghasilkan hanya di platform Shopee tahun lepas kita 95,000 hanya di Shopee lah. Tahun ni kita dah capai 1,000 lah sekarang. Kita target 1,000 tahun ni, cuma dah sampai awal lagi lah. And then kita pun dah set up TikTok, Telegram, FB page. Cuma saya hanya fokus setakat ni Shopee di FB lah. Shopee di FB saja. Saya harap menjawab lah persoalan Afrin. Soalan kedua tadi. Okey, baiklah, terima kasih. Untuk soalan seterusnya, Encik Amin bagi tahu Encik Amin tukar nama daripada apa nama sebelum Management kepada Kawimun. Okey, jadi soalan saya boleh tak Encik terangkan apa maksud Kawimun itu tersendiri dan kenapa Encik pilih untuk menggunakan nama itu untuk bisnes ini? Ini cakap cerita ni. Penggunaan Kawimun ni dia asal Arab lah. Kawi kuku kuat Kawi lah. And then masa kita nak online kan, tapi kita nak set up Shopee ni, kita nak create account baru lah, create nama baru, kata versi baru lah. So masa tu family gathering lah. Masa tu fikir nak guna nama apa ni. Lepas tu saya terinspirasi daripada ada salah satu peniaga supplier besar kat Jalan Tak. Nama kedai dia Arniza Hanim. Dia punya nama pun dipetik bahasa Arab lah, Arniza Hanim tu. Tak salah saya maksud Arniza Hanim ni macam pedagang lah, pedagang. So masa tu saya pun terinspirasi menggunakan untuk bahasa Arab kan. Sebab kadang-kadang bahasa Arab ni doa kan, nama macam kita bagi nama kat anak pun doa, nama pelik-pelik, jadi panggil pelik lah kan. Jadi kita pun fikir-fikir, lepas tu mak bagi kita nak kukuh kalau boleh niaga kan. Sebab bisnes ni dia bukan siapa sale besar dulu, siapa sale besar dulu dia umpamkan, dia sustain macam mana kita nak survive.
proses. Proses macam mana kita nak survive dalam masa yang panjang. Jadi kita pun menggunakan perkataan kukuh, yang mana kita berharap bisnes ni kukuh. Jadi itulah sebenarnya nama kukuh ni. Saya terinspirasi daripada salah satu supplier di Kuala Lumpur. Saya harap menjawablah soalan Encik Afrin. Terima kasih. Baiklah. Untuk soalan yang seterusnya, dah sepanjang membuat perniagaan kain batik dan kain pelikat ni, apakah Encik Amin bisnes ini punya produk utama yang paling laris, yang paling bagus? Produk utama ialah produk utama kita ialah kain pelikat dan batik lah. Kita memang start dulu lagi pun memang kita ni specialize dari kain pelikat batik. Dari segi brand, sebab dia orang dah ada copyright di Indonesia. Kain pelikat, kain pelikat ni orang Malaysia tak ada sebenarnya kain pelikat ni. Dia memang semua dari Indonesia. Jadi kita ni menjual, kita ambil barangnya, kita memang dah ada brand kat sana. Macam contoh Atlas kan, brand memang dah ada kat sana. Cuma kita bila masuk sini, kita tak boleh cakap lah Atlas ni saya punya. Cuma kita ni antara agent, pengedar, betul. Kita antara pengedar ada kat sini. Kain pelikat tu memang kita ambil dah daripada supplier Indonesia. Kita ada Gajah Duduk, kita ada kain pelikat Atlas, Mangga, Kuala Lumpur dan Bukit Anjung. Itulah antara main kain pelikat lah. Main produk kain pelikat kita ada. And then batik, kita ada batik ni kita ada dari Indonesia, dari Terengganu, Terengganu, Thailand dan China. Dan produk yang paling laris setakat ni lah. Kalau online ni setakat ni kain pelikat Gajah Duduk dan Hewan. Yang tu paling laris sebab masa ni orang cari untuk hantaran, untuk perkahwinan. Cumanya kalau untuk produk yang paling laris, kalau kita orang punya bisnes kain pelikat batik ni, dia lebih pada bermusim. Perniagaan bermusim. Jadi kain pelikat bermusim. So kalau dalam setahun dia ada musim cuti sekolah kan, bulan puasa, budak sunat, raya. Tapi raya tu kita tak dapat push sale sangat. Tapi kita bulan puasa tu kita push sale dapat. Dan itu kita nak kata kita ada produk laris tak juga, sebab dia bermusim. Jadi setiap kali produk bermusim tu dia akan ada yang kata different opinion from customer. Dia ada yang setengah nak Gajah Duduk. Tapi apa yang saya cakap, main produk kita kain pelikat dan batik. Dan sekarang ni kita dah cuburi bidang baru lah, di mana kita keluarkan pakaian siap. Pakaian siap ni macam baju tidur, kaftan, kaftan. Lepas tu apa lagi ya? Kemeja tak dapat keluarkan lah, kita stop. Cuma kain sembahyang, telekung, songkok kita tak buat. Barangan haji kita tak buat. Cuma ni setiap produk kita ada dah kuantiti yang kita nak order. Tapi berpandukan sales lah. Produk kita berdasarkan demand dan musim tu lah. Musim tu kalau peningkatan untuk pelikat mangga, jadi kita akan order dengan supplier untuk lebihkan lah order mangga tu. Saya harap menjawab lah soalan Cik Afrin. Baiklah. Apakah misi dan visi syarikat ini? Misi dan visi. Visi kita ialah kita untuk bertekad untuk menjadi salah satu syarikat Bumiputera yang tergolong dalam industri tekstil. Kenapa saya cakap salah satu? Sebab dah ada yang tergolong dah. Macam Anizahan tadi, banyak sebenarnya syarikat yang dah monopoli pasaran tekstil yang pelikat dan batik. Antaranya Anwar Anjung, Anizahan, Anjung Emas dan sebagainya lah. Cuma kita ni tekad untuk menjadi sebaris dengan syarikat-syarikat itu lah, menjadi salah satu pengeluar atau pengedar pelikat dan batik yang tergolong Bumiputera di Malaysia. Misi kita untuk menghasilkan
dan membekalkan kain pelekat dan batik yang terbaik dan berkualiti tinggi. Okey, kita meniaga bukan ikutlah meniaga apa-apa sekalipun, kita kena letak value. Kan ada orang cakap value. Jadi value ni macam mana kita boleh selesaikan masalah customer kita. Macam contoh, kain pelekat. Orang tahu pakai je sebenarnya, tapi orang tak tahu macam mana nak pilih kain pelekat yang terbaik, berkualiti tinggi. Jadi sebenarnya itu ada trik kita nak tahu. Jadi kebolehan kita punya kepakaran untuk menolong mereka yang ingin mencari kain pelekat dan kain batik untuk menyelesaikan masalah dia orang lah. Jadi ada setengah customer kita, dia kadang-kadang dia perlukan, okey saya nak hantaran. Jadi apa yang orang kata yang terbaik, sesuai untuk dijadikan hantaran untuk pasangan saya. Jadi kita boleh shortkan kain pelekat boleh nak buat. Jadi kenapa? Sebab halus dia punya kain cotton, dia punya material, halusan benang 4000, dan then dia punya color hitam putih yang mana dia sesuai untuk matching dengan mana-mana baju lah. Kita kalau boleh kita nak customer kita ni, dia walau pakai, dia boleh pakai lama. Sebab saya tahu problem kain pelekat dan batik di Malaysia ni kadang-kadang dia orang banyak soalan macam, yang licin tak? Cepat koyak tak? Jarang tak? Jadi saya pun kita kumpulkan dia punya problem. Jadi kita cuba create solution. Dengan mana kita create lah produk-produk. Sebab kita tahu kita ada kata pengalaman, kita ada ilmu tentang ni, apa salahnya kita tolong yang mereka yang memerlukan. Itu untuk misi pertama. Panjang kan? Okay. Misi kedua pula. Misi kedua kita untuk menembusi pasaran seluruh pasaraya besar di Malaysia. Kita nak menembusi pasaraya ni. Macam kita tahu pasaraya suka sikit lah nak masuk. Jadi sebab kita buat masa ni, kita dah ada kita punya ejen dari seluruh negeri. Macam kita sendiri, pada masa yang kita nak menembusi pasaran ni, kita start dari bawah. Kita cuba ambil kita punya rakan niaga runcit yang kecil-kecil ni. Walaupun dia meniaga di pasar malam, kita ambil dia sebagai rakan niaga. Kita ada lapisan ejen, itu antaranya kita ada dari yang meniaga di pasar malam, ada kedai sendiri, ada yang meniaga online juga kat rumah, and then ada pasar raya. Pasar raya kita punya target nak menembusi semua pasar raya. InsyaAllah nanti ada pasar raya yang pasar raya B dan sebagainya lah. Kalau boleh kita nak salurkan semua barang kita ni, barangan Bumi Putera ni, masuk kepada seluruh pasar raya ataupun mereka-mereka yang ingin berniaga untuk mengembangkan lagi lah bisnes Kopi Store sehingga dikenal dunia. Okey, misi ketiga kita ialah untuk memenuhi permintaan pasaran e-dagang, online shop dan marketplace. So target kita di platform media sosial yang mana kita target untuk menembusi pasaran di FB marketplace, Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada dan lain-lain. Cumanya di setiap platform ni dia macam kita tahu dia ada algoritmanya masing-masing lah. Macam contoh FB dia boleh terus menjual lah. Cuma TikTok tak boleh jual terus. Dia lebih kepada lifestyle, lebih kepada kita kongsi. Sebab dia video macam reels kan TikTok ni. And then macam Instagram boleh meniaga macam FB, sebab sama je. Macam Shopee sendiri dia punya traffic pun dah tinggi. So misi kita ni, kalau boleh kita nak target semua platform ni, brand Kopi Store ni dikenali di setiap platform. Sama ada di TikTok, di FB, Shopee, Lazada dan lain-lain lah. Cuma setakat ni kita dah berjaya menembusi di Shopee lah, yang mana kita berjaya mendapat antara top 10 sales paling tinggi di Shopee, iaitu kami lekat lah. So kita berjaya tembusi pasaran di Shopee sajalah setakat ni. Cuma di FB dan lain kita mengambil proses lah. Okay, misi keempat
misi keempat kita ialah kita menawarkan perkhidmatan kontrak B2B, business to business, mengikut spesifikasi produk tertentu yang ditetapkan oleh pelanggan. Macam kita berbeza dengan syarikat kosmetik. Macam diorang ada untuk diorang kena ambil barang berdasarkan HQ. Diorang boleh ambil berdasarkan kemauan diorang. Macam diorang nak jual gajah duduk je, ambil lah gajah duduk. Kita tak paksa, kau awak kena ambil semua mahal tu semua, tak. Jadi kita mementingkan customer relationship. Kita customer engagement. Kita kalau boleh kita niat kita, prinsip Coin Store, kita pada masa yang kita berniaga, kita nak tolong orang. Kita nak tolong orang. Jadi kita tak maksa dia untuk barang kita. Jadi dia berhak untuk pilih mana-mana supplier. Nak pilih kita boleh, nak pilih dengan syarikat lain boleh. Tapi kita macam saya cakap tadi, diorang boleh ambil berdasarkan kemauan diorang. And then misi itu misi keempat. Misi kelima pula, itu kita mengekalkan kain pelekat dan kain batik sebagai tradisi pakaian orang Melayu. Okey, macam kita tahu kain pelekat dan kain batik ni dulu lagi orang pakai. Moyang-moyang kita ni kalau cakap, Atuk tahu tak gajah dulu tahu? Dia akan tahu. Diorang pelekat ni, diorang akan tahu gajah dulu lah. Jadi sekarang ni orang muda dah makin lupa kan. Mungkin dah sebab kain pelekat sekarang ni pergi masjid pakai baju apa asal tak aurat. Tapi macam saya, kain pelekat ni bagi saya dia macam seperti kita ada apa ni, ada satu budaya punya value. Jadi sentimental pun value tu, kain pelekat dan kain batik. Jadi macam di Kebarat kita walaupun di Kebarat tak ada sekarang kan, dah makin orang tak buat. Tapi macam mana, macam kita dari kita masing-masing macam masing-masing company dia ada punya misi lah. Macam kita nak mengekalkan budaya pemakaian kain pelekat dan kain batik. Tak semestinya pakai untuk solat je kan. Boleh pakai untuk raya, buat samping. Kalau macam ibu mengandung boleh pakai untuk apa kalau ibu mengandung? Berbantang. Lepas tu nak buat potong kolok boleh, dulu orang pakai potong kolok kan. Jadi orang salah faham lah tentang kain pelekat ni, pakai je lah kan. Tapi kita macam saya sekarang ni, kita dah buat salah satu inovasi yang mana kita jadikan kain pelekat tu jadi seluar. Jadi sebab kita tahu nak attract orang muda ni bukan senang. Sebab kita tak pandai joget. Jadi kita attract orang ni dengan tunjukkan fashion. Jadi dengan apa kita tunjukkan, ada contoh nanti kita tengok seluar kain pelekat. Itu untuk seorang muda lah. Cuma sekarang ni kita dalam proses untuk lagi satu seluar pelekat, tapi yang lebih selesa, yang mana kita buat bukan seluar pelekat, seluar kain pelekat. Yang mana seluar tu macam kain. Kita dalam proses buat. Jadi itulah antara misi terakhir kita tu. Misi terakhir kita nak mengekalkan supaya tradisi pemakaian kain pelekat dan batik ni tak dihanyut di telan zaman. Itu saja misi daripada Coin Store dan objektif kita lah. Objektif kita dan kita sebagai pembekal produk kain pelekat dan batik ke pasaran seluruh negeri dalam Malaysia. Yang mana objektif kita yang khususnya macam kita punya visi lah, yang mana kita nak menjadi salah satu pengedar dan menjadi pengeluar kain pelekat dan batik, salah satu yang terulung di Malaysia. Dan itu saja untuk misi dan objektif. Saya harap menjawab jawapan Cik Afrin dan Ain. Terima kasih atas jawapan. Kan? Seterusnya saya akan tanya berapa banyak secara kasar dia punya modal untuk capital, dan apakah sumber kewangan yang Encik gunakan untuk memulakan bisnes ini? Kalau masa niaga mula-mula sekali, yang ayat tu, dia setahu saya dia lebih kurang 3,000 modal starting. Macam saya tak ada modal keluarkan sebenarnya.
sebab saya ambil barang. Saya lebih kepada ejen, cuma saya meng-onlinekan semua tu. Jadi kalau nak cakap pasal dia punya capital, boleh letak 3,000 lah. Sebab masa tu kita start pada bawah, kita start kecil. Sumber kewangan Untuk modal. Oh, Saya dapat macam pinjam. okay, so untuk sumber kewangan mula-mula masa tu, kita create cash flow, kita mula dengan apa yang ada di tangan. Plekat tu diorang dapat profit daripada tudung. And then tak salah saya mungkin adalah diorang ada pinjam dengan bank. Saya rasa lebih kurang, aku catat je ni, 50,000 pinjaman dari bank untuk starting, untuk memanglah modal kecil kan, tapi bila kita nak mengembangkan bisnes kita perlu satu modal yang besar lah. Terima kasih. Beranjak daripada capital ke label, bolehkah Encik beritahu kami berapa ramai pekerja yang ada Encik sekarang berbanding dengan permulaan bisnes? Permulaan niaga masa tu 2 orang dan dua orang masa tu ayah dan abang sendirilah. Ayah dan abang dia. Kemudian sepupu masuk 3 orang. Kemudian sampai tahap dah ada 7 ke 8. 7 ke 8 masa tu kita dalam proses naik, kita proses membangun 7 ke 8 orang niaga. Dan sehingga kini, cumanya sehingga kini saya beritahu terus lah, kita terpaksa cut kita punya expenses. Jadi sehingga sekarang kita dah hanya ada 5 pekerja sebab kita dah kecilkan kedai sikit. Sebab kita kecil kedai, kita meng-onlinekan sekarang. Baiklah, untuk soalan seterusnya, Encik Amin ada bagi tahu awal-awal tadi Encik Amin hanya fokus pada 2 produk, iaitu batik dan kain plekat. Dan Encik Amin juga ada mengeluarkan produk kaftan baju tidur dan apa yang tadi? Seluar kaftan, seluar plekat kan? Adakah apa lagi produk yang Encik Amin rasa akan keluarkan? Atau produk lain yang ada? Saya tak pernah mention. Untuk produk yang kita dalam rancangan ialah untuk kita nak buat baju Melayu. Baju Melayu, tapi itu untuk musim lah. Untuk yang kita fokus untuk musim raya je. Kita ada kena supplier yang mana boleh supplykan baju Melayu. Cuma kita insya-Allah kita tak tahu lagi bila start, mungkin waktu terdekat lah. Kita akan mulakan dengan kuantiti kecil. Kuantiti kecil, kita akan jual baju Melayu ni tanpa logo. Maksudnya tanpa brand lah. Kenapa kita nak jual macam tu? Sebab kita boleh resell balik. Walaupun kita ambil dengan supplier, kita jual mahal pun, kita boleh resell balik dengan semua tu. Maksudnya kita nak, sebab pada masa sama, walaupun saya nak cuba produk baru, tapi saya nak saya nak kurangkan risk. Sebab kalau barang habis, baju Melayu ni memanglah boleh pakai untuk kahwinan. Tapi apa yang masa hit, yang masa yang tengah hot ialah tentang pada raya kan. Jadi kita nak mulakan dengan kuantiti kecil, and then kalau kita ada still stok berlebihan, kita akan jual orang lah, kita akan jual kepada reseller. Saya harap menjawablah jawapan Cik Aya dan Cik Furin. Terima kasih. Baiklah, kita pergi ke soalan seterusnya. Apakah kriteria yang diperlukan oleh Encik Amin untuk kekalkan bisnes dalam pasaran? Macam mana kita nak kekalkan supply and demand ni? First kali kita tahu kita punya market research lah. Macam di Shopee sendiri, kita boleh tahulah macam musim sekarang yang paling top ialah baju kurung. Jadi kita kena, yang paling penting ialah market research and market evaluation lah. Kita nak kena pasti kita punya prospect, kita punya customer, bagi memastikan barang yang kita order ni tak tak over daripada tak berlebihan. Sebab kalau berlebihan jadi boleh menyebabkan kita punya cash flow tu tersekat. And then macam contoh, saya ambil contoh macam sekarang ni musim cuti sekolah. Musim sekarang musim budak sunat. Jadi apa yang budak sunat sekarang ni, kalau orang sunat dia nak pakai plekat. Jadi nampak macam ni kan. Jadi kita keluarkan, kita ambil supply ni. Jadi kita order barang khusus untuk kanak-kanak 12 tahun ke bawah sehingga 6 tahun.
Kita kena pandai ambil opportunity lah, kena peluang. Mana ketika kalau sebagai seorang usahawan, dia perlu cepat berfikir lah. Cepat berfikir, kena berani ambil risiko. Tapi bukan bermaksud ambil risiko tu sambil lewa, sembrono, bukan. Kita kena tahu, kita kena buat market research, kita kena tahu kita punya, okey, aku nak buat peringkat produk ni, berapa target sale aku nak, berapa untuk target 100,000, berapa barang aku nak ambil. Maksudnya bukan kita suruh orang lah cari, kita sendiri sebagai owner tu. Sebab apa? Sebab kalau kita nak ubah orang sekalipun, dia orang mungkin tak mahir. Jadi macam kita sendiri, kita dah ada lebih kurang 10 tahun pengalaman, jadi kita lebih expert dalam field ni lah. Saya harap menjawab soalan Cik Afri. Baiklah, terima kasih Cik Amin. Baiklah, tadi Cik Amin ada cakap Cik Amin menjual mengikut musim atas sesuatu produk mengikut musim, kan? Jadi untuk mengikut citarasa dan keinginan pelanggan, pada musim apa, macam mana nak cakap, macam setiap musim tu jual apa yang lebih, apa yang Cik Amin akan pilih untuk biasanya ada apa musim apa? Okay. So dalam 365 hari kan, okay, 12 bulan setahun kan. Jadi kalau untuk macam kita punya textile ni, kita kena pasti musim-musim tertentu lah. Kita cakap kalau untuk yang biasa ni, yang tak ada musim-musim, tak ada macam hari tertentu, kita ada juga produk, cuma kita tak kita macam panggil apa, kalau ada sale, alhamdulillah, macam tu lah. So saya kategorikan musim-musim. Okay, kalau untuk musim untuk musim bulan puasa, kita akan order 3 bulan sebelum bulan puasa. Kita akan order 3 bulan sebelum bulan puasa tu. Sebab apa? Sebab masa tu supplier lain pun dah akan start order. Musim bulan puasa, kita kena order lebih daripada kita order biasa lah. Maksudnya kita kena macam tahu bulan puasa ni, orang tak kisah brand lah bulan puasa ni. Orang tak kisah brand, asal plekat je. Sebab bulan puasa ni akan banyak orang turun. NGO turun, kerajaan turun, tender. Jadi kita lebihkan kuantiti masa tu. Cuma kalau bulan macam bulan sunat, cuti sekolah ni, kita kalau dekat produk ni, kita ada yang Bukit Anjun dan Meja Duduk. Jadi kita keluarkan 2 produk ni khusus untuk budak sunat lah. And then kalau bulan-bulan biasa ni, kita punya order standard lah. Macam mangga kita 500 helai, Meja Duduk dia pukul 500 helai, semua sama. Cumanya macam mana kita nak attract orang tu beli brand-brand ni. Jadi sebab setiap brand ni, dia ada dia punya kelebihan. Jadi kelebihan macam Gajah Duduk, dia punya kain lah. Mangga dia punya corak, Atlas dia punya kain juga. Masa tu kita kena tahu masalah dia. Macam contoh kalau Ali nak carikan plakat yang kain cotton. Jadi kita pun ada lebih kurang 5 option. Tapi kalau bulan puasa ni, dia ni lebih kepada customer cari kita masa tu. Dia akan tanya lah, ada tak plakat di mata dan ada. Jadi itulah kalau bulan puasa ni, macam kalau bulan cuti sekolah, sunat tu macam biasa lah. Kita kena tahu masalah dia. Macam budak, saya Min, Min, saya nak lebih kurang plakat yang untuk anak saya yang umur 2 tahun ke bawah. Okey, kita ada solusi untuk plakat Gajah Duduk junior. Jadi untuk macam kita adalah kita panggil separate kita punya idea. Jadi untuk bulan puasa ni, apa kita punya rancangan. Kalau bulan puasa, sebab kita nak pastikan kita punya barang kain plakat batik ni sustain dan kata dapat maintain untuk setahun berniaga. Baru kita boleh pastikan cash flow kita tu baik lah. Saya harap menjawab soalan Cik Afri. Soalan seterusnya, seperti yang kita tahu, proses untuk mengembangkan bisnes ni bukanlah mudah, dan tanpa strategi yang betul tak dapat nak tahan dengan lama dalam pasaran. Oleh itu, apakah strategi pemasaran yang Encik Amin gunakan selain daripada online yang salah satu strategi marketing yang kita buat dalam brand
macam mana kita nak pastikan barang kita still relevant untuk jangka masa yang panjang ialah kita nak bagi mindset ke customer ni, kalau nak cari plakat, cari Kobe pun. Walaupun plakat ni dia ada brand gaji duduk mangga, tapi kita nak tanam dekat minda orang ni, kalau cari plakat ni di mana Kobe pun lah. Sebab Kobe ni banyak plakat. Jadi branding, salah satu selain pada online ni, kita buat branding strategi lah, yang mana branding ni memang susah sikit lah. Sekarang pun kita tak dapat monopoli lagi lah. Maksudnya orang tak cakap lagi kalau plakat pun nak cari gaji duduk macam tu kan. Orang still cari brand tu sendiri, tak cari dia punya company. Jadi macam kita sekarang ni kat Shopee kita dah ada nama lah. Kita berjaya naikkan nama Kobe pun tu antara top 5. Sekarang ni top 5 antara best seller dekat B2B pun merupakan salah satu kita punya marketing lah. Dengan marketing baru dapat sales. Betul? Jadi dengan marketing ni tak bermaksud marketing ni joget je tak. Jadi kita boleh create macam saya cakap tadi, customer relationship. Kita jaga hubungan kita dengan agent. Jadi kita nak create opportunity tu untuk jual barang kita dengan kita tanya, asking the problem. So tu je lah, itu branding strategy. And then B2B punya business lah, kita punya marketing. Seperti kita tahu, banyak perniagaan yang terjejas akibat wabak COVID-19 sejak 2020, dan mungkin beberapa bisnes sudah mula ditutup. Jadi macam mana Korean berjaya kekembangan dalam perniagaan dan dapat mengatasi masalah? Alhamdulillah setakat ni lah, setakat ni kita still dapat buat operasi macam biasa. Walaupun kita biasa berniaga ni, tipulah kalau tak ada masalah kan. Bagi saya ialah kita punya bagi apa ni, strategi bisnes sendiri lah. Jadi antaranya ialah kita kena cepat adapt dengan situation. Macam contoh PKP hari tu kan, PKP hari tu orang tak boleh keluar. Jadi macam mana kita nak bagi orang beli barang kita bawa online? Tapi sekarang ni dah lebih biasa lah, jadi biasa dah online. Jadi sekarang ni macam mana kita nak kekal relevan dengan kita buat branding strategi. Kita buat, kita cuba buat FB page. Jadi macam mana kita kekal sustain ialah bagi saya, kita ada team yang bagus. Kita sebagai founder sendiri kena pandai cari opportunity, kena bijak lah, kita kena ada lah duit tu. Kena duit, kena kenal supplier. Sebab kalau kita tak kenal supplier kan, kita tak boleh sustain juga sebenarnya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan resourcefulness tu ialah kita kena ada kita punya kelebihan. Macam contoh, kita sendiri kita kenal supplier-supplier tu, kita kena ada duit yang bagus lah, kena ada team yang bagus, kena ada business planning yang bagus, and then sekali kita kena berserah lah. Itu kita sekali lah, berserah. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya, apakah plan Encik Amin dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang untuk sales dan marketing department? 5 ke 10 tahun. Okay, untuk sales dulu. Untuk sales kita punya rancangan untuk 5 ke 10 tahun lagi kita nak capai 1 juta setahun lah. Kita nak capai 1 juta setahun, insyaAllah. Tapi kita ikut proses lah. Tapi saya target itu online je. Sebab yang fizikal tu saya tak tahu, abang saya urus. Jadi untuk online saya target sebulan 100,000 dulu. Jadi kita setahun 1 juta je kita target untuk sales. Dan kita akan target betul dalam target 1 juta, kita akan target 2 juta setahun. Jadi kita berperingkat lah. Okay, kalau untuk marketing pula, kita nak, boleh kita nak jadi salah satu company textile yang monopoli pasaran digital. Macam dekat Shopee, kita nak kuasai lah pasaran. Walaupun alhamdulillah setakat ni pun kita dah berjaya jual 3,500 slide. 3,500 slide dekat satu barang je lah. Ada barang banyak lagi, tapi itu tak pasal kita lah. Kita dah berjaya. Cuma kita nak sekarang ni kita target FB, kita nak ada lebih kurang 1,000 follower lah. Tapi berperingkat, kita akan berperingkat. Jadi 1,000 dulu sebulan. Bagi saya apa yang aku nak sekarang, aku nak buat terbaik, and then yang tahun lepas pula
Sebab kita, saya tak ada estimate 5 tahun lagi, tak tahu kau mati. Jadi saya target masa dekat tahun ni, tahun depan. Saya harap menjawab soalan Cik Ain. Soalan seterusnya, apabila kita memulakan satu perniagaan yang baru, kita akan menghadapi banyak cabaran-cabaran. Jadi, apakah cabaran yang paling besar, paling berat yang Cik Amin pernah hadap? Cabaran ataupun masalah yang saya hadapi sepanjang saya berbisnes ialah first sekali kita start dengan emosi dulu lah. Kita stres lah, rasa nak marah, kecewa. Sebab kecewa tu antara halangan lah, masalah lah, kita tak dapat sales, tak dapat capai target. Kalau masalah yang saya hadapi masa buat online business ialah kita tanya customer tak jawab lah, nak barang tak, senyap. Lepas tu kita kecewa, sedih kan, kita frust lah. Lepas tu kalau fizikal pula, sebab saya pun kadang saya pergi face to face dengan customer lah. Kadang kita kecewa lah, kadang customer dalam minute cancel. Jadi cabarannya ialah dengan customer lah. Jadi itu menyebabkan emosi terancam lah. Emosi kita macam sedikit goyang. Lepas tu lain-lain pula, lain cabaran lah, kita ni tak dapat nak bersaing. Walaupun kita dapat bersaing, tapi kita tak segah dengan dia orang lah. Lepas tu lain tu ialah kita kecewa dengan prestasi pekerja lah kan. Kita punya team tak aktif kan. Biasalah kan. Lepas tu cabaran lain pula, kita kekurangan modal. Lepas tu kita tak boleh bayar sewa kan. Jadi tu kita punya sikap kita sendiri lah, cabarannya. Masalah yang saya hadapi ialah cara kita nak malas dalam diri lah. Itu yang paling automat punya cabaran lah. Itu kita punya perasaan malas. Itulah antara cabaran saya lah. Baiklah, daripada ujian dan masalah tadi yang Cik Amin bagi tahu, apakah cara Cik Amin atasi masalah-masalah tersebut? Antara solusi, cara-cara kita nak hadapi masalah yang tadi, dan sekali kita dari segi sales dan marketing atau yang lebih pada technical, kita cari guru lah. Kita misalnya kita cari guru. Kena kita ni kena tahu kita ni bukan pandai sangat sebenarnya kan. Sebab ada lagi orang pandai daripada kita. Jadi kena sentiasa kita rendah diri. So macam saya sendiri, saya ada cikgu, coach saya sendiri. Ada yang free, ada yang berbayar. Antara contoh cikgu, antara sifu-sifu yang saya ikut ialah Najib Sadok, Asmo Brother, Tuan Panji Ghazali, antara tiga coach tu lah. Itu dari segi segi marketing lah, yang mana saya cuba ambil ilmu yang disampaikan dan saya cuba apply idea-idea yang diguna tu dalam saya punya bisnes. Kalau dari segi kewangan, kalau kita berhutang, kita kena cuba juga sikit. Walaupun kita tak dapat bayar sekaligus, kita cuba istiqomah bayar sikit-sikit kan. Contohlah, sewa tu RM10,000 kan. Kita cuba bayar RM2,000, bayar sikit-sikit. Memanglah akan ditunggak kan, tapi kita cuba yang terbaik. Kalau sale tu okey, memang kita bayar lebih sikit. Sebab kita kalau boleh nak jaga hubungan kan. Jadi kita kena ada usaha lah. Jadi kita kena sentiasa cari solution. Memanglah buat duit tak ada, tapi takkan nak duit saja kan. Cuba create solusi tu, create opportunity tu untuk kita selesaikan masalah tu. Lepas tu kalau untuk masalah yang diri sendiri ni, sekali kita kongsilah masalah kita tu. Tak ada masalah, kita bukan kuat sebenarnya. Cerita je ke orang. Dan kita kat diri tak ada emosi. Cerita kat family lah, saya boleh sharekan family. Tapi ceritalah ke ibu lah, orang yang kita percaya. Tapi yang paling penting sekali, kalau diri sendiri ni, kita kena tanya pencipta kita lah kan. Tanya pencipta kita, berikan energi lah. Berikan energi, berikan kekuatan. Dan sekali dia bagi rezeki, betul tak? Dan dia bagi rezeki.
Jadi itu tawakal lah, tawakal. Itulah, jadi kita kalau emosi ni, kita cubalah cerita pada orang kita percaya, balik pada dia, banyakkan mengaji kan. Walaupun kita ni tak banyak mengaji kan. Dan saya mengaji bukan sebab saya tahfiz tu. Memang saya mengaji sebab saya tahfiz kan. Tapi bukan bermaksud tahfiz je dalam mengaji kan. Orang biasa pun kena pandai lah kan. Sebab kita nak rezeki, kita kena buat apa yang Allah suka, baru Allah bagi apa yang kita suka. Betul tak? Jadi itulah saya harap menjawab pertanyaan Encik Ain dan Encik Afri. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Dan kita bergerak ke soalan seterusnya. Bukan terakhir. Seterusnya. Tiga terakhir. Apa tak lagi? Tiga. Empat. Seterusnya, antara cara untuk meningkatkan reputasi bisnes adalah dengan menggunakan konsep societal marketing konsep, di mana kita akan menumpukan hubungan yang baik dengan society, sama ada dengan memberi sumbangan ataupun melakukan sebarang aktiviti amal yang boleh menyumbang kepada masyarakat. Adakah Encik menggunakan konsep ini? Kita ada gunakan konsep ni. Salah satunya charity yang kita buat masa tu tahun 2021 tak silap saya, 2021, yang mana berlaku banjir besar di Kelang kan. Berlaku banjir besar di Kelang. Masa tu demand untuk kita, untuk keperluan, untuk pakaian tu tinggi. Jadi para NGO ni dia datang jumpa kita, dia nak minta sumbangan. Jadi kita pun jumpa dengan perwakilan dia, setuju dengan berapa kuantiti diminta, kain batik dan keplekat. Tak salah saya hari tu kuantiti yang diminta hari tu 1,000 plekat, 1,000 batik. Jadi memang banyak item minta. Minta itu cuma dia minta lah kuantiti dengan kain plekat yang kualiti ni sederhana lah. Kualiti kain plekat sederhana. Jadi kita pun ada buat charity. Kita hari tu dia pun datang lah, dia datang. Dia ambil pick up kat sini lah, kat store kita ni yang pick up. Jadi masa tu, itulah salah satu charity yang kita rasakan kita dapat membantu masyarakat masa tu lah. Di mana masa tu memang kita tahu lah, kita tengok berita kan, masa tu masing-masing bukan setakat pakaian, makanan pun. Cuma kita ni kita ada jual barangan keperluan itu, kepelikan dan batik. Ada orang, jadi kita rasa terbuka hati lah masa tu. Kita pun memang cadang nak bagi, cuma Allah datangkan melalui NGO lah. Jadi kita terbuka, kita pun kita tanyalah untuk diberikan kepada siapa. Cakap lah diberikan kepada para mangsa banjir. Jadi kita pun setujulah. Jadi kita pun keluarkan kuantiti yang diminta, itu 1,000 kain plekat dan 1,000 kain batik untuk diagihkan kepada mangsa-mangsa banjir melalui NGO di bawah yang berbahagia dan mengaji lah. Saya harap itu menjawab persoalan Cik Ain dan Cik Afri. Kita sudah hampir ke penghujungnya, tinggal lagi beberapa soalan. Apakah peristiwa-peristiwa positif dan negatif yang Encik Amin ingin berkongsikan kepada para usahawan di masa akan datang? Jadi saya kongsikan momen yang buruk lah. Jadi antara momen-momen yang negatif yang sepanjang saya berkecimpung dalam bisnes perniagaan ni ialah antaranya ialah sokongan daripada kawan-kawan tu. Yalah kan, kawan-kawan, sokongan yang kita harapkan dapat tapi sebaliknya tak dapat lah. Biasalah kita berniaga, kita perlukan, kita akan start dengan orang dekat kita betul, sebab orang lebih kenal kita. Tapi apakah daya kalau yang dekat pun tak percaya kan. Itu lumrah berniaga. Kita tak, walaupun kita nak kawin lama, tapi kita tak boleh paksa juga dia nak tolong kita. Itu walaupun itu momen yang buruk bagi saya. Momen yang buruk bukan persahabatan kami, tapi sokongan yang saya terlalu berharap tak dapat. Tapi persahabatan kami okey je. And then antara momen yang negatif ialah itulah dari segi kewangan sendirilah. Memang kita tengok sales tak naik kan. Jadi itu merupakan bagi seorang peniaga, kalau sales rendah tu salah satu momen negatif lah. Sebab bila kita tengok staff, kita ada draft, kita tengok rendah. Jadi itu momen yang paling saya rasa kita kecewa. Walaupun kita dah cuba habis baik, tapi mungkin rezeki tak sampai lagi kan. Jadi itu antara momen
yang negatif. And then kita ada hubungan baik dengan supplier walaupun kita berniaga lama 30 tahun, 10 tahun. Tapi kita momen buruk saya memang kita minta extend tak boleh. Minta extend bayar sikit kan. Dia tak boleh. Saya tak marah kerana situ. Cuma kecewa lah kan. Kita berniaga lama tapi dia bagi harga lain. Harga lain. Walaupun kita berniaga lama tapi harga yang diberikan tak sama dengan kaum peniaga lain. Jadi kita tahu lah. Jadi kita rasa momen macam kecewa lah kan. Walaupun kita dah ada relationship business kan 10 tahun ke 20 tahun kan. Itu antara momen negatif lah. Lalu momen positif. Momen positif sebagai seorang usahawan ialah kita nampak kejayaan yang selama ni kita usahakan. Macam kita tahu lah, kalau seorang peniaga ni apa yang dia nak ialah dah sekali duit kan masuk kan. Dah sekali duit. Jadi tapi nak dapatkan duit tu kena usaha lah. Kena usaha. Jadi momen yang saya rasa saya kata momen positif saya ialah ketika saya nampak apa yang saya usahakan selama ni walaupun sedikit dapat datangkan hasil macam online sendirilah. Walaupun kita gerak sendiri, maksudnya kita start online sendiri. Tapi kita start dengan bawah, kita start dengan apa yang ada kat tangan. Jadi kita start apa kan? Jadi kita nampak hasilnya. Walaupun tak banyak, 100,000 sebulan sikit je. Tapi kita nampak kita nampak dia punya outcome, pencapaian apa yang kita usahakan selama ni. And then kita punya momen yang saya rasa yang positif ialah kita dapat guna duit sendiri lah. Macam saya sendiri, saya dapat beli emas. Beli emas saya tak bagi dalam berapa saya dapat beli emas. Lepas tu saya dapat bagi duit sikit lah ke parent walaupun tak banyak. And then dapatlah belanja top-up kat adik setiap bulan kan. Lepas tu saya dapat simpan SB lah. And then saya dapat buat takaful lah. Saya dapat guna duit saya sendiri untuk purchase takaful. Itu saya rasa momen yang positif lah, yang mana kita dapat berbelanja dengan menggunakan hasil usaha kita sendiri. Itu saya rasa momen yang positif bagi saya lah. Saya harap menjawab soalan Encik Adik kedua. Okay, untuk soalan seterusnya, apakah kelebihan dan pengajaran yang Encik Amin pelajari sepanjang melakukan bisnes? Kelebihan sepanjang saya berniaga ni ialah kelebihannya macam saya cakap tadi, kita dapat duit sendiri lah, hasil usaha kita ni, hasil usaha kita ni. Kelebihan dapat happy parents, dapat berbelanja seakan pun duit kita kan. Kita panggil apa, kita tak mengharapkan orang lain. Kelebihan lepas tu kita dapat pupuk sifat independen, berdikari, sifat berdikari. Yang mana bila kita berniaga ni kita dapat tahu kita punya limit macam mana. Kita kena fikir sendiri, kita tak mengharapkan orang lain. Jadi kita dapat memupuk, kelebihan dapat memupuk, dapat bina profil diri yang bagus lah. Dapat bina profil diri yang lebih bagus. Dan dapat create pengalaman yang bagus lah sepanjang bisnes ni. Sebab dalam bisnes ni, kelebihan ni kita dapat kenal orang lah. Kita boleh tahu networking, kita boleh kenal orang, kita boleh tahu orang ni berminat dengan barang kita, boleh tahu orang ni saja je. Jadi kita boleh kenal orang, kita boleh luaskan network, kita boleh buat diri kita punya karakter sendiri. Itulah kelebihan lah. Kalau dari segi pengajarannya, kalau berniaga ni kita kena sentiasa tabah lah. Sebab walaupun tak ada sale hari ni, tak bermaksud expect sale, betul tak? Jadi apa yang awak nak achieve, cuba buat dulu sampai jadi. Henyak sampai lunyai, buat dulu. Walaupun tak ada sale hari ni, jangan sedih. Walaupun diri yang kata ni sedih juga kan, tak kan. Tapi part of journey of business kan. But business ni bukan nak cakap, betul saya cakap tadi, bukan kita kata sale dompak. Tapi macam mana kita nak sustain, kita nak kekal. Banyak mana niat perniagaan, saya pun tak tahulah perniagaan saya macam mana kan. Kalau Tuhan berikan rezeki mungkin dapat lagi lama.
Kalau Tuhan kata sampai macam tu, kita tak ada apalah. Tapi macam Alhamdulillah Tuhan bagi kata duration lebih lama untuk berniaga lagi, untuk tolong orang. Yang jalan kita perlu tabah, perlu sentiasa prepare diri sendiri dari segi emosional, fizikal. Emosi tu macam tak ada lah. Kita down, kita kena cepat-cepat lah. Mungkin macam dah benda jadi macam mana. Fizikal, kita kena rajin lah, rajin buat sales, rajin buat marketing. Sebab benda ni takkan boleh kan, tak ada orang nak suap. Melainkan kalau kita ni keluarga lain, keluarga kaya kan. Macam saya cakap tadi, kita kena sentiasa rasa kita ni, kalau bahasa kasar, bodoh. Kita sentiasa kena rasa bodoh lah. Sebab kita akan ada lagi orang pandai daripada kita. Betul, kita kena dahagakan ilmu. Macam korang belajar sekarang diploma. Nanti mungkin degree, nanti mungkin master, PhD. Tapi still itu PhD ni, bagaimana kalau orang cakap PhD ni dah habis belajar kan, tapi tak pun masuk habis belajar, jadi boleh itu juga kan. Jadi kita ni, ilmu ni tak akan habis lah. Jadi sentiasa kena belajar. Kita ni pengajar kena sentiasa tambah ilmu. Kita kena cari cikgu yang betul, yang boleh guide kita. Pengajaran tu lah. Itu antara pengajaran yang saya dapat kongsikan. Mungkin banyak lagi, tapi masa ni itu sahaja yang saya dapat ceritakan. Saya harap menjawablah persoalan cikgu. Encik Amin, kita bergerak ke soalan yang terakhir sesi kita berbual ni. Sebagai penutup, bolehkah Encik Amin berikan nasihat untuk bakal usahawan ataupun fresh graduate tentang dalam untuk memulakan Nasihat, bukan nasihat punya, perkongsian saya lah. Perkongsian saya, sebab saya ni siapa je nak nasihat orang kan. Perkongsian saya nak bercerita macam mana, apa perkongsian yang korang boleh buat ataupun fresh graduate ataupun yang nak mula berbisnes. Ialah kita ni perlu mulakan dengan apa yang kat tangan. Bukan tangan ni, maksudnya barang yang kita ada barang kan. Dengan apa yang kita ada sekarang ni. Contoh kita ada RM100. Kita nak macam mana nak kembangkan RM100? Beli barang DIY, beli cukup RM1, buat profit. Macam tu lah. Benda simple lah, tapi benda cakap simple, tapi yang journey nak buat tu susah. Tapi itulah saranan saya, kita perlu tabah untuk mulakan dengan apa yang ada tangan. Mula kecil, jangan mula kalau jangan terus nak gempak kan. Memanglah kalau kita ada satu networking bagus pun tak salah. Cuma bagi kalau untuk fresh graduate, janganlah terus buat loan. Saya nak bank, saya nak RM60,000. Nak buat apa? Berniaga pun. Saya nak berniaga kosmetik. Janganlah macam tu. Mula kecil dulu. Sebab bisnes ni mula-mula kita kena create cash flow. Bukan customer tu penting juga, tapi macam mana kita nak create cash flow. Jadi kalau tanpa cash flow, bisnes tak ada apa-apa. Jadi saranan saya, mulakan dengan apa kat tangan, mula kecil. Lepas tu kita akan tahu waktu tentu yang terus aku rasa boleh kembang sikit pula, jangan kembang terus, kembang sikit, step by step. Lepas tu pengajaran saya pula, ni penting lah, kita jangan cemburu lah. Jangan, walaupun kita ada kawan-kawan bisnes kan, belajar untuk diterima, terima kejayaan orang, congrats orang. Tahniah, bisnes kau berjaya, cantik-cantik. Belajar, walaupun hati sakit, biar. Jadi kita ni cakap, tahniah kau, minta tips, nanti tak masalah. Dia tak bagi suka kira, tapi minta. Kita kena penuh, kena sentiasa menambah ilmu. Jadi kita ni pupuk lah, jangan sentiasa dengki dengan orang lah. Sebab bila dengki ni, umpama kita bermusuh dengan diri sendiri lah. Saya cakap sebenarnya, tapi kita cakap, kita perkongsian, kita baik diri sendiri. Jadi and then lagi satu, kita pengajaran ni ialah kita kena hormat parents sebenarnya, berkat kan. Jadi berkat tu penting, keberkatan tu penting kan. Macam laptop ni, saya beli guna duit saya, betul tak? Tapi yang bagi pinjam idea untuk saya buat berniaga, saya buat cari duit, beli laptop, Tuhan. Betul tak? Kita jangan rasakan sebenarnya semua ni pinjaman sebenarnya. Pinjaman dengan bank tu memang satu pula.
pinjaman dengan Tuhan tu lah. Kita kena rasa kita ni sentiasa tawaduk macam kita sentiasa rendah diri lah. Kena sentiasa pengajaran untuk saya untuk kanak-kanak, bukan kanak-kanak, untuk entrepreneur muda, untuk yang entrepreneur sentiasa jangan dengki, belajar cari keberkatan Allah dan jaga hubungan dengan Tuhan. Walaupun diri ni cakap ni tak cantik juga solat ni, tapi kita baiki kan, jaga solat ni. Sebab bila kita niaga ni 90% ni rezeki Tuhan lah. 10% ni kita punya usaha. Sebab sale kita ni berdasarkan Tuhan. Memang betul strategi tu penting, marketing betul, tapi lalas Tuhan juga yang bagi rezeki kan. Pengkongsian saya lah untuk bakal-bakal entrepreneur yang cuba untuk berniaga, itulah. Saya harap menjawab persoalan cik adik kedua. Terima kasih banyak-banyak Cik Amin atas perkongsian dan kesudian untuk menjawab soalan-soalan kami. Baiklah, jadi kita dah sampai penghujung.